Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, sebelum kita mulakan kelas kita, sesama kita baca doa. Boleh? Semua? Boleh. Okay, Allah maftah. Okay, auzubillah. Semua seorang je ke cakap ni? Arsyad seorang je ke? Yang lain tak ada? Satu, dua, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat sikit. Maftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua? Okay, alhamdulillah kita mula. Okay, padamkan suara. Okay, alhamdulillah kita mulakan. Okay, kita mulakan kelas kita sepatutnya dengan doa supaya Allah berikan kita kemudahan untuk terima ilmu yang kita akan belajar pada hari ini. Okay, hari ini hari Jumaat 27 hari bulan 11 tahun 2020, untuk subjek adab dan akhlak Islamiyah. Baik, kita ada beberapa tajuk lagi untuk kita habiskan. Okay, buka muka surat 43 adab dengan pemimpin, pelajaran yang keempat. Okey, tapi sebelum tu saya nak tengok dulu adab dengan pimpin, dan pelajaran kelima adab bermusyarat muzakarah. Okey, ada dua lagi untuk kita habiskan untuk tahun ni. Okey, tapi kita tumpukan dulu pada pelajaran yang keempat, adab dengan pemimpin. Baik. Jap. Ada seorang masuk. Okey. Assalamualaikum Balkis. Okey, tak apa Balkis. Perhatikan di Ustaz punya webcam. Okey, tengok buku Nampak tak Balkis? Balkis? Tak ada suara. Okey, tak apa. Okey, baik. Kita tengok pelajaran yang keempat. Okey, Balkis, tengok. Nampak tak? Nampak? Okey. Nanti saya akan bagi Nanti saya akan bagi gambar buku teks untuk kamu. Okey, tutup suara Balkis. Okey. Okey. Nanti kalau Ustaz suruh buka, buka. Okey, baik. Kita tengok muka surat 43. Pelajaran yang keempat, adab dengan pemimpin. Okey. Adab dengan pemimpin. Okey, sebelum kita nak belajar, kita kena tumpu dulu apa yang akan kita dapat. Kita tengok dulu. Iaitu kita dapat menyatakan maksud pemimpin. Kita tahu makna pemimpin tu apa sebenarnya. Okey, lepas tu kita dapat menyatakan ada adab dengan pemimpin. Apa ada adab yang kita perlu ada semasa bersama dengan menghadap dengan pemimpin kita. Okey, menghuraikan maksud pemimpin serta contoh. Okey, lebih dalam lagi penerangan tentang pemimpin, lepas tu contoh. Okey, contoh yang ada kat sekarang ni dalam kehidupan kita. Itu Ustaz akan terangkan nanti. Dan menyenaraikan pemimpin pelbagai peringkat. Pemimpin ni ada banyak tahap peringkat. Okey. Setiap orang adalah pemimpin. Okey, Nabi sendiri cakap setiap orang adalah pemimpin, dan dia bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpin olehnya. Okey, tapi nanti saya akan terangkan lagi. Okey, seterusnya menyenaraikan kebaikan beradab dengan pemimpin. Kita dapat senaraikan apa kebaikan yang kita dapat jika kita ada adab dengan pemimpin. Okey, jadi kita kena pasti
kebaikan. Mesti sesuatu yang kita buat ni mesti ada faedah dia, ada kebaikan dia dan juga akibat. Okey, kita tekan lihat semua. Okey, baik. Buka muka surat 44. Jabar tak ada Saya suka Jabar baca. Okey, tak apa. Yang masuk dulu tadi. Siapa? Arsyad. Ya. Kamu masuk dulu kan tadi kan? Okey, baca. Muka surat 44 ni. Okey. Pemimpin ialah ketua atau orang yang bertanggungjawab memimpin sebuah negara, negeri, daerah, kampung dan sebagainya. Okey, stop. Okey, seterusnya saya nak Sarah. Contohnya iaitu raja. Ialah Raja, menteri besar, ketua jabatan, ketua kampung, ibu bapa, guru besar dan ketua darjah. Ketua kelas. Okey, dah, stop. Okey, seterusnya Kalis. Tak pernah dengar suara kamu, Kalis. Boleh tak? Kalis, baca. Bagi buang air besar dah, Ustaz. Okey. Bagi buang air besar dah. Okey, tak apa, orang lain dulu. Semaya. Kita hendaklah menjaga adab dengan pemimpin bagi menjamin keharmonian serta kemakmuran negara. Stop. Siapa lagi ni? Kali Semaya. Balkis, nampak tak? Boleh baca tak? Nampak tak? Dia tu blurry. Saya tak nampak. Tak apa. Tak payahlah. Kamu dengar ambil maklum, nanti saya bagi gambar nanti Okey. Lailatul. Lailatul Anisa. Tak ada. Okay, tak apalah. Tak dengar Mungkin ada masalah mikrofon kot. Okey, tak apa. Tengok dalam kotak tu. Yang di Pertuan Agong adalah pemimpin umat Islam negara kita. Kedua, bapa adalah pemimpin keluarga. Yang ketiga, guru besar adalah pemimpin di sekolah. Okey, saya terangkan sikit. Apa itu pemimpin? Okey, apa itu pemimpin? Pemimpin ialah ketua atau orang yang bertanggungjawab memimpin sebuah negara, negeri, daerah, kampung dan sebagainya. Okey, faham Yang penting senangnya ketua lah. Dan orang yang bertanggungjawab memimpin. Okay. Orang bertanggungjawab memimpin. Okey. Dan semua peringkat ada pemimpin dia. Peringkat negara ada pemimpin, peringkat negeri ada pemimpin, peringkat daerah bawah lagi ada peringkat kampung pun ada pemimpin, rumah pun ada pemimpin, keluarga pun ada pemimpin. Faham ini contoh dia. Contohnya ialah raja kita. Okey, Sultan Agong. Okey, itu antara pemimpin yang tertinggi. Lepas tu ada menteri di bawahnya, pada menteri, lepas tu ada menteri kabinet dan sebagainya. Lepas tu ada menteri besar untuk negara. Kalau untuk negeri ada menteri besar, okey. Lepas tu ada esko-eskonya, orang bawahannya dan sebagainya. Lepas tu ketua jabatan kalau ada di bahagian kerajaan ataupun di syarikat, contohnya ada ketua dia masing-masing. Okey, di kampung ada ketua kampung. Dalam keluarga kita, ibu bapa, contoh ayah itu adalah ketua keluarga. Betul tak? Bawa ayah pula, kemudian ada ibu pula bantu ayah. Okey. Jadi ada guru, di sekolah ada guru besar. Okey. Okey, di kelas kamu pun ada ketua darjah, ketua kelas. Betul kan?
Jadi semua tempat ada ketua. Kamu pun ketua juga. Yang Ustaz kata kamu pun ketua juga. Contoh, kamu ada barang-barang kamu tak? Jadi itulah kamu ketua untuk barang-barang kamu. Contohnya, kamu kena jaga. Sebab itu adalah benda yang di bawah tanggungjawab kamu. Apa yang penting kata? Orang yang bertanggungjawab. Okey, di bawahnya. Ada di atasnya, di bawahnya adalah perkara atau orang yang dia perlu bertanggungjawab. Okey, jadi Nabi Muhammad SAW kata semua orang adalah pemimpin dan kita kena jaga orang atau benda, perkara yang dipertanggungjawabkan ke atas kita. Kalau Ustaz kata, okey, Sumayah, Ustaz tanggungjawabkan kamu untuk jaga buku kamu ni elok-elok, jangan bagi koyak. Okey, jangan bagi conteng oleh adik kamu ke dan sebagainya. Kena hujan ke, rosak ke tak. Jadi kamu jaga buku kamu itu, kamu kena jaga, itu adalah tanggungjawab kamu. Itu contoh. Okey, jadi semua ada tanggungjawab masing-masing dan sebagai orang Islam mesti jaga tanggungjawab dia. Itu adalah amanah. Semalam kita dah belajar tentang sifat wajib bagi Rasul. Betul tak? Amanah, kena jaga amanah yang diberikan, iaitu tanggungjawab kita tu. Okey. Jadi, kita hendaklah menjaga adab dengan pemimpin bagi menjamin keharmonian serta kemakmuran negara. Ini sebabnya. Kenapa kita kena jaga adab dengan pemimpin? Kenapa? Menjamin keharmonian dan kemakmuran. Keharmonian dan kemakmuran ni apa? Iaitu aman, tak ada masalah, tak ada pertelingkahan, pergaduhan, hasad dengki, okey, cakap belakang, fitnah dan sebagainya. Okey, pergaduhan, itu semua. Kalau kita tak jaga adab, akan timbullah itu perkara yang tak baik tu. Okey, faham? Contoh, kalau di kelas kamu tak beradab dengan ketua kamu, ketua kelas, apa jadi? Kamu bergaduh lah sama kamu. Ketua kelas kata duduk diam semua. Okey, guru tak ada, semua duduk diam. Ustaz Ali, contoh Ustaz Ali pergi tandas. Okey, semua duduk diam. Kamu tak dengar. Kamu tak ada adab dengan pemimpin ketua kelas kamu. Lepas tu kamu gaduh, kacau orang, kacau ni, bising kelas. Apa jadi kat kelas tu? Tak harmoni, tak makmur, kucah kacir. Betul tak? Bising dan sebagainya. Jadi itu nampaknya kena ada adab dengan pemimpin dengan ketua. Okey, dalam kotak itu adalah contoh yang di mana kata yang di Pertuan Agong adalah pemimpin umat Islam negara kita. Untuk negara kita ni apa? Tulis kat sini. Malaysia. Negara kita ni Malaysia lah. Paling tinggi adalah yang di Pertuan Agong. Okey. Negara pemimpin tertinggi di Malaysia dan juga yang menjaga hal ehwal agama Islam. Okey, faham ya? Jadi seterusnya, bapa adalah pemimpin keluarga, ayah kita. Siapa yang ada ayah? Ayah itu ialah menjadi pemimpin keluarga kita. Jadi apa yang disuruh oleh ayah kita, selagi benda itu tidak salah dari segi undang-undang dan agama, jadi kita kena patuh. Sebab itu adalah arahan daripada pemimpin keluarga. Okey, sebab apa? Keluarga itu adalah tanggungjawab kepada seorang ayah, seorang bapa. Okey, faham ya? Dan kedua, guru besar adalah pemimpin di sekolah. Di sekolah kita contohnya, sekolah SK Sahabat. Siapa guru besar? Encik Alim. Okey, dia ketua. Beliau adalah ketua untuk semua yang berlaku di sekolah kita. Okey, macam kalau Ustaz Ali pula adalah guru besar ataupun ketua guru untuk kafah, kelas kafah. Okey, nampak tak? Bawah Ustaz Ali ada guru-guru Ustaz kena jaga. Okey, perjalanan kafah, kelas kafah pun Ustaz kena jaga. Sebab itu semua bawah Ustaz adalah pemimpin kepada semua, pemimpin kepada guru-guru dan murid-murid kafah. Okey, jadi Ustaz bertanggungjawab. Kalau ada masalah, Ustaz yang akan ditanya. Ustaz akan yang bertanggungjawabkan. Ini adalah amanah kepada Ustaz Ali. Jadi kamu pun ada amanah kamu. Okey, kamu kena jaga barang kamu contohnya, ataupun kamu adalah abang atau kakak. Darjah 5 ni mesti ada adik kan. Okey, adik, kamu kena jaga adik kamu. Kamu pemimpin sebagai atas pada adik-adik kamu. Betul tak? Jadi kena jaga semua tu. Ataupun di sekolah pun sama, kamu tahun 5. Okey. Dan di bawah kamu ada tahun 4, tahun 3, tahun 2, tahun 1. Kadang ada tadika pun, pra kan. Kena jaga semua. Okey, itu di bawah kamu. Jadi kamu memimpin mereka. Jadi sebagai menjadi seorang pemimpin pun kena ada adabnya juga. Okey. Baik.
Tengok bawah tu. Ini gambar seorang pemimpin memberi ucapan. Ni. Ayah adalah ketua keluarga. Okey, pemimpin keluarga. Okey, ibu bapa sebagai ketua keluarga. Keridhaan Allah SWT terletak kepada keridhaan ibu bapa. Apa maksudnya? Allah redha pada ibu bapa yang redha. Redha apa ni? Okey. Dia sayang. Okey, dia tak ada masalah dengan kamu. Jadi Allah pun tak marah dengan kamu. Betul tak? Kamu tak, mak ayah kamu sayang dengan kamu, tak marahkan kamu, Allah pun akan sayang kamu dan tak marahkan kamu. Jadi faham ya? Okey. Sebelum Ustaz teruskan, ada soalan tak muka surat 44 ni tentang ni pengertian maksud pemimpin. Ini maksud. Allah boleh buat ke? Maksud. Boleh lah. Dan ni. Tak apalah. Okey, ada soalan tak? Okey, tak apa. Okey, bagus. Okey, baik. Baik, seterusnya kita buka muka surat semula 45. Okey, kita cuba habiskan tajuk ni kalau boleh insya-Allah. Okey, kita tengok adab dengan pemimpin. Apa dengan itu adab dengan pemimpin? Okey, buat nombor atas ni. Bagi nampak Dia ada 1 2 3 4 5 6. Okey, semua dengar elok. Pertama, berterima kasih kepada pemimpin. Kita kena berterima kasih sebab apa? Tanggungjawab pemimpin ni adalah sangat berat. Jadi kita kena berterima kasih kepada pemimpin kita yang baiklah, yang adil. Okey. Jadi kita berterima kasih pada dia. Okey, jangan kita tidak menghargai jasa pemimpin kita. Yang kedua, menghormati pemimpin. Jadi kita kena hormat. Okey, kena hormat. Hormat tu macam mana? Kita kena jaga kita punya apa maksudnya suara percakapan dengan nada yang menghormati. Okey. Respect. Okey, faham Dan kita jangan memperlekehkan pemimpin kita. Okey, kita kena hormat mereka. Sebab apa? Tanggungjawab mereka sangat berat dan apa perancangan mereka adalah untuk kesejahteraan kita. Okey, bersifat kasih sayang. Ni. Kita kena bersifat kasih sayang. Kita sayang dengan pemimpin kita. Okey. Tidak meninggikan suara. Ni. Tidak meninggikan suara, bercakap dengan nada yang baik. Okey. Ini termasuk ayah kita lah. Guru kita, guru pun sebagai pemimpin kita. Guru besar kita, Perdana Menteri, raja dan sebagainya. Selagi mereka menjaga tanggungjawab mereka dengan adil, kita kena jaga adab kita dengan pemimpin kita. Tidak meninggikan suara, jangan cakap dengan kasar, dengan terutama dengan guru dengan cikgu kita. Berdoa untuk kebaikan mereka. Nombor 5 ni, kena sentiasa berdoa untuk kebaikan mereka. Sebab apa? Satu negara ataupun sesuatu organisasi ataupun tempat, kalau pemimpin kita tidak dapat pemimpin yang baik, tempat itu akan jadi teruk, akan jadi kucak-kacir macam saya cerita tadi, tak aman. Jadi kita kena sentiasa berdoa untuk kebaikan, supaya diberi kebaikan pada kita dan pemimpin kita, supaya menjadi pemimpin kita menjadi orang yang baik, orang yang adil dan tak zalim. Okey, dan yang terakhir, yang keenam, menasihati dengan cara diplomasi. Okey, diplomasi ni apa? Okey, diplomasi ni apa? Okey, Okey, diplomasi ni kalau kita nak cakap dengan pemimpin kita, mesti dalam mengikut cara yang betul. Okey, kita tak boleh main cakap belakang, fitnah. Okey, jadi kena merunding dengan cara yang kalau kita tengok pemimpin kita buat cara tak betul. Okey, manusia tidak lari daripada kesilapan. Jadi kita kena guna cara yang betul untuk berikan pandangan ataupun menegur pemimpin kita. Kita tak boleh datang depan-depan, "Woi, kau salah, kau tak guna ni." Kita marah depan dia, orang kita malukan dia. Okey, buat semua orang sakit hati. Tak boleh. Kita buat cara dengan cara yang betul, ikut cara yang betul. Contoh, kita
kamu ketua kelas kamu tak jalankan tanggungjawab dengan betul, macam mana kamu nak ni? Takkan kamu gaduh terus ketua kelas kamu depan-depan? Tak ada, kamu bagi tahu lah guru, cikgu, si Pulan ni dia tak jalankan tanggungjawab dia. Ni buktinya. Ni bukti kawan saya pun cakap macam ni. Okey. Ataupun kita cakap dengan baik. Okey, buat surat ke apa, cakap elok. Mungkin kamu terlupa. Sepatutnya kamu kena buat macam ni, buat macam ni. Okey. Kita kena buat macam ni supaya tak ada berlaku masalah nanti. Kena cakap dengan elok, bukan kita nak serang je. Okey. Serang. Jadi bila serang nanti pemimpin tu terasa dia pun lawan balik. Jadi serabut. Okey, jadi kucak kacir nanti, tak aman. Okey, faham ya? Jadi itu diplomasi. Menasihati dengan cara yang diplomasi ni, dengan cara yang betul, dengan saluran yang betul, cara yang betul. Okey, buat secara yang betul lah. Tak senang bagi kamu faham. Okey. Jangan main langgar je. Okey. Okey, tengok sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Riwayat Al-Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ini hadis sahih ni. Apa maksud dia? Setiap kamu, kullukum, setiap kamu, ra'in adalah pemimpin, wa kullukum, dan setiap kamu, mas'ulun, bertanggungjawab, an, atas, ra'iyatihi, pimpinannya, rakyat. Macam tu lah. Okey, faham ya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kamu, kitalah semua, ustaz, kamu, semua yang ada kat manusia ni adalah pemimpin, dan setiap kamu bertanggungjawab atas pimpinan kamu itu. Kenapa? Manusia ni adalah khalifah. Allah ciptakan Nabi Adam dan anak-anak daripada Nabi Adam dan Hawa supaya jadi apa? Jadi khalifah di muka bumi. Khalifah ni apa? Ketua lah, pemimpin. Okey, sebab kita ada akal. Allah kurniakan kita akal yang tak ada pada makhluk yang lain. Jadi kita gunakan akal kita, menggunakan dengan cara yang betul untuk menjaga kita punya amanah, untuk memimpin di dunia ni. Jadi setiap manusia itu adalah khalifah, setiap manusia itu adalah pemimpin, dan dia mesti jaga hak-hak orang-orang yang dipimpinnya. Tak kira lah orang ke barang ke, kan? Jadi semua ada tanggungjawab. Apa yang penting kat sini adalah tengok sini, mas'ulun, iaitu bertanggungjawab. Mas'ulun ni yang sangat penting ni. Main-main mas'ulun tu. Sebab apa? Allah akan tanya tanggungjawab ni. Mas'ulun ni Allah akan tanggungjawab, Allah akan tanya di akhirat nanti. Apa yang kamu buat? Apa yang kamu jaga tak? Kamu jaga tak dengan pimpinan kamu tu? Ilmu kamu jaga tak? Ustaz Ali suruh belajar, Ustaz Ali suruh buat kerja rumah, kamu jaga tak? Jadi itu apa? Amanah. Seperti yang kita belajar sebelum ni. Okey, sebelum Ustaz baca seterusnya, faham tak adab dengan pemimpin yang 6 ni? Ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh beritahu. Okey, pastikan duduk di depan duduk di depan komputer ataupun handphone. Tak nak letak je kamu online tapi kamu buat benda lain. Jadi sia-sia je lah kalau Ustaz ajar. Okey, ini peluang kamu. Kalau kamu tak faham, tanya. Ustaz tak nak kita habiskanlah kamu tak faham benda apa Ustaz cakap. Macam Ustaz cakap seorang je dengan komputer Ustaz ni. Okey, boleh? Okey, bagus. Kalau ada, tanya je. Okey, baik, kita tengok surah sebelah, surah 46. Okey, ciri-ciri pemimpin yang baik. Macam tadi kan cakap, semua manusia adalah pemimpin. Nabi kata apa? Semua kita ni adalah pemimpin. Jadi setiap kamu murid-murid semua dan ustaz sendiri, kita adalah pemimpin. Jadi macam mana kita nak jadi pemimpin yang baik, yang beradab, yang berakhlak Islam. Okey, pemimpin yang terbaik kita macam mana? Kita tengok. Buat nombor Okey. Siapa nak baca ni? Asyik ustaz cakap dia, boring. Okey, siapa nak baca? Aisyah nak baca ke?
Oh ni. Okey, baca. Ciri-ciri pemimpin yang baik. Ciri-ciri pemimpin yang baik. Okey. Berkarisma. Okey. Okey ni kiri-kiri. Ni kiri. Pandai. Ni. Okey, baca bawah je lah. Tak apa, baca bawah je. Pandai berjenaka. Okey. Apa baca yang Jusat kata lah. Mempunyai visi. Ni V bawah ada titik ni VC. Lagi? Sentiasa memikirkan masa hadapan. Stop. Okey, kita bagi orang lain pula lah. Okey. Sarah. Sentiasa ingin tahu sesuatu perkara dan sentiasa ingin belajar. Okey, terusnya Berkemampuan untuk menguruskan emosi dan kembali tenang. Okey, bagus. Okey, last kali bawah ni. Prihatin Okey. terhadap yang dipimpin. Okay, stop. Okey. Sumaya, baca yang atas ni. Belah kiri. Jujur, Okey. bertekad, bersederhana dalam segala aspek, Bagus. berkebolehan membuat jangkaan. Okey, stop. Okey, bagus. Sumaya. Okey, stop. Stop suara. Okey, baik semua. Okey, tadi kita dah baca ciri-ciri pemimpin yang baik macam mana. Okey, saya akan terangkan satu-satu. Kita tengok. Kita baca, kita buat susunan macam ni lah. Atas kita habiskan. Itu bawah ni. Boleh? Okey. Pertama, berkarisma. Berkarisma ni dia penampilan. Apa? Penampilan kita. Ustaz tak nak bila orang yang apa ni? Menjadi pemimpin selekeh, okey, boring kan. Maknanya ada penampilan yang unik. Okey, kalau menjadi pemimpin ni macam mana ada aura. Faham? Aura. Kita tengok tu, oh ini bagus ni. Memang layak jadi pemimpin. Bawa orang akan hormat, akan respect, betul tak? Cara dia bercakap, cara dia dia terima masalah, dia mengelabah ke, ataupun cara pakaian dia selekeh, ataupun cara jalan dia, dah semua tu. Nada suara, okey, pandangan, semua itu karisma, okey. Kalau orang tengok, orang yakin yang ini adalah pemimpin. Jadi seorang pemimpin yang bagus, dia akan jaga penampilan diri dia. Okey, jadi tapi setiap orang ada unik, setiap orang ada karisma dia sendiri. Tak semua orang sama. Macam Ustaz Ali tak sama dengan Cik Alif. Okey, ada cara dia. Okey. Jadi baru bila orang yang ada berkarisma, baru orang akan rasa yakin, okey, untuk ikut. Okey, kalau orang yang sendiri tak boleh urus diri, takkan kita nak ikut orang macam tu, serabut ni. Okey. Jadi faham berkarisma. Okey, seterusnya. Pandai berjenaka. Okey, kita tak nak pemimpin yang apa ni? Yang garang. Kau sikit nak gaduh, nak marah. Sikit-sikit jumpa orang, woi. Kau ni woi. Marah. Setiap hari nak marah je. Oh, stres. Betul tak? Mesti kadang kita ada berjenaka, nak berlawak pun boleh. Macam Ustaz ajar dalam kelas, kamu kadang Ustaz berlawak sikit kan. Kena ada lawak baru kita rasa happy. Okey. Kena rasa happy, seronok. Tapi dalam masa yang sama kena jaga juga karisma tadi. Kena jaga juga. Jangan jadi nak melawak je. Baik jadi clown, jadi badut. Okey, nak melawak itu kan pemimpin yang bagus. Nak berjangka boleh, tapi kena
ada masanya dan ada kadarnya. Jangan melawak tergelak-gelak. Okey. Baru rasa bila adanya berjenaka ni, baru ada rasa orang kata apa? Boleh lebih dekat lagi. Maknanya pemimpin ni kita boleh dekat, boleh kita jumpa, boleh kita bersama. Okay, kalau pemimpin garang ni kita nak dekat pun takut, betul tak? Kan aku datang kena marah pula. Tapi dalam masa yang sama kena jaga, kena ada tahap dia, jangan berlebihan. Okey. Dan berjenaka pun jenaka yang tidak menyakitkan hati orang. Kita buat lawak, kita ejek orang ni, semua gelak. Memang jadi jenaka, lawak, tapi sebenarnya kita telah memalukan kawan kita, orang yang dipimpin tu. Salah. Okey, buat berjenaka pun dengan cara yang baik. Malah Nabi Muhammad SAW pun berjenaka dengan sahabat. Okey. Betul tak? Okey, Nabi bukan seorang yang kata apa? Yang serius je, macam nak gaduh, nak perang je. Tak ada. Ada masalah je, tak ada. Okey, ada juga. Okey, pasal cerita ni. Okey, kita tengok apa Nabi cakap. Cerita sirah, okey. Saya baca sikit, okey. Seorang wanita tua bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, wanita tua dia tanya, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar memasukkan aku ke dalam syurga. Lepas tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab apa? Wahai Ummu Fulan, sesungguhnya syurga itu tidak masuk ke dalamnya orang tua. Lalu wanita itu pun berpaling dan dia menangis. Okay. Nangislah, dia orang tua. Dia nak doa kepada Nabi, masukkan aku dalam syurga. Tapi Nabi kata, dengan syurga ni tak boleh ada orang tua. Allah, nangis sedih dia. Tu. Lalu baginda minta kepada para sahabat, okay? Dia kata jangan pujuk wanita tu. Kata apa? Nabi kata apa? Kalian beritahulah wanita itu bahawa tidak akan masuk ke dalam syurga ni dalam keadaan tua. Faham tak maksudnya? Maksudnya nak orang tua tu jumpa Nabi, doakan dia masuk syurga. Lepas tu Nabi kata tak boleh masuk syurga orang tua. So dia lah dia kan. Tapi sebenarnya bukan dia tak boleh masuk syurga sebab dia tua. Tapi orang yang masuk dalam syurga itu bukan orang tua. Semua, walaupun orang tua di dunia ni, dia mati pun, bila masuk syurga nanti dia akan jadi muda. Sebab apa? Kat dalam syurga tu semua orang muda. Faham tak? Itu antara Nabi berlawak lah. Tapi Nabi tipu tak? Kadhib ke? Kan sifat wajib bagi Nabi adalah apa? As-siddiq. Nabi menipu ke? Tak, Nabi tak tipu, betul lah. Nabi cakap nak masuk di dalam syurga ni hanya orang muda. Betul tak? Walau tak tipu, betul. Walaupun orang tua tu nanti masuk ke dalam syurga, dia akan jadi muda. Banyak lagi kisah-kisah yang Nabi berlawak. Okey? Banyak lagi. Okey, tapi itulah kita jadi sebagai contoh kepada Nabi. Nak bergurau, nak ni jangan mengejek, jangan menipu, jangan fitnah. Macam tu. Nabi kata apa? Sungguh aku tidak berkata melainkan hanya perkara yang benar. Nabi cakap macam tu jelas. Jadi mustahil Nabi akan tipu. Okey. Jadi faham ya pasal berjenaka ni? Okey, seterusnya mempunyai visi. Okey, tengok apa itu visi. Pemimpin yang ada visi ni macam mana? Okey. Visi ni penting. Ya. Okey, visi ni kita kena mesti ada hala tuju, pandangan. Okey. Pemimpin yang tak ada okey, Jabar pun nak masuk. Okey, apa khabar Jabar? Okey, Ustaz sambung je Tengok muka surat 46. Kita sedang bincang surat 46. Okey. Okey, tengok apa? Ustaz nak ulang balik. Berkarisma, ciri-ciri pemimpin yang baik, iaitu berkarisma, pandai berjenaka, mempunyai visi. Kita tengah bincang pasal mempunyai visi. Okey, tengok. Nanti kalau kamu nak tengok balik Jabar, kamu tengok rakaman balik. Nanti Ustaz upload rakaman kita dalam kelas ni tadi. Okey. Okey, apa tadi? Mempunyai visi. Apa ni visi? Okey. Wawasan. Okey, apa?
Maksudnya jadi dia ada hala tuju, dia ada perancangan dia. Okey, pemimpin yang baik dia kena ada visi dia, dia kena ada apa je tugas dia yang dia nak buat. Jadi dia bukan jenis dia jadi pemimpin dia buat dia apa dia nak. Kau jadi pemimpin ni kerana apa? Entahlah. Orang suruh nanti aku jadi je. Tak nak. Pemimpin tak boleh jadi macam tu. Dia kena ada apa tujuan dia. Okey, apa pandangan jauh dia, dia nak buat apa. Contoh jadi ketua kelas, dia nak buat apa kat dalam kelas ni, apa tanggungjawab dia. Semua dia nampak dengan jelas. Okey, apa yang aku nak ada dalam kelas ni, apa yang aku akan buat lagi bagi nampak baikkan lagi kelas aku. Itu baru pemimpin yang baik. Bukan dia duduk je, dia pimpin, dia dilantik, dia buat main langgar je. Tak nak. Itu pemimpin yang tak bagus. Okey, okey, faham tak visi ni Visi pada pandangan, vision, pandangan jauh. Boleh? Okey, yang seterusnya. Kalau tak faham nanti tanya Ustaz. Sentiasa memikirkan masa hadapan. Macam saya cakap tadi, dia sentiasa fikir masa hadapan. Sebab apa? Orang yang di bawah dia akan buat apa yang ada dekat masa tu. Apa yang dia dapat, dia buat tu. Tapi kalau pemimpin, dia kena fikir selangkah atau 2 langkah atau 3 langkah daripada orang bawahannya, orang yang dipimpinnya. Betul tak? Kalau seorang pemimpin, okey, aku apa nak buat sebulan nanti, apa kelas ni akan kena buat. Macam Ustaz jadi pemimpin kamu sebagai guru kelas kamu, okey, Ustaz akan kena rancang. Okey, kamu minggu ni kena belajar apa, minggu depan kena belajar apa, minggu satu lagi kena belajar apa. Ustaz kena rancang semua supaya perjalanan kamu tu semua teratur je. Faham tak? Itu kena menjadi seorang, itu adalah sifat yang penting untuk seorang pemimpin. Dia kena ada perancangan dia. Dia kena sentiasa fikir masa hadapan. Kalau dia tak fikir masa hadapan, dia akan gagal. Betul tak? Perancangan itu sangat penting. Orang yang tak rancang ni adalah orang yang merancang untuk gagal. Faham tak? Orang yang tak merancang untuk masa depan ni adalah orang yang merancang. Dia merancang juga sebenarnya, merancang untuk gagal. Aku dah merancang, aku akan gagal. Maksudnya itu. Maksudnya kalau dia tak merancang. Okey. Jadi orang yang merancang ni dia akan teratur hidup dia. Okey, dia tahu apa dia nak buat. Okey, kalau dia rasa benda ni susah, dia lebihkan usaha. Okey, kalau yang senang, okey tak apa, kita boleh slow down. Okey, buat mana yang penting dulu. Okey, ada 2 perkara. Benda ni kena siapkan cepat, benda ni boleh siapkan lambat. Jadi dia siapkan yang cepat ni dulu, yang lambat tu kemudian. Walaupun dia tak tinggalkan, tapi dia rancang buat nanti. Okey, jadi dia kena susun semua. Dia kena ada perancangan yang jelas apa dia nak buat masa hadapan. Kamu pun sama, murid-murid sekalian. Kamu sebagai pemimpin diri kamu sendiri, kamu kena merancang hidup kamu. Okey, hari ni, tahun ni aku kena habis silibus ni, habis subjek ni. Okey, Ustaz Ali ajar ni, suruh buat kerja rumah. Bila aku nak buat ni? Aku ada 24 jam kat rumah ni. Aku ada beberapa jam lagi kat rumah ni. Okey, aku nak main. Okey, nak makan. Okey, nak mandi, nak rehat. Okey, ada masa lagi. Okey, masa ini untuk belajar. Aku jaga betul-betul. Kamu jaga betul-betul ni, untuk masa untuk kamu saja. Ni masa depan ni. Kamu merancang untuk masa depan kamu. Okey, faham ya? Sentiasa memikirkan masa hadapan. Dia jangan nak duduk layan je apa yang ada kat sekeliling. Jangan. Kita kena fikir jauh. Itu menjadi seorang Islam, seorang mukmin yang bagus. Dia kena fikir jauh. Okey. Seterusnya, kita tengok yang belah kiri atas ni. Jujur. Macam tadi kita belajar apa? Amanah. Yang hari tu kita belajar semalam. Okey, sifat wajib bagi Rasul, seorang yang jujur. Okey, seorang pemimpin yang baik dia mesti jujur. Cakap yang betul sahaja, jangan menipu. Okey, dia buat apa yang disuruh, yang dipinta. Okey, orang atas kita contoh suruh buat kerja, kita buat. Ataupun ini rancangan kita nak buat untuk orang yang dipimpin kita, orang bawah kita, kita buat. Jujur dengan baik. Jangan kita orang yang dipimpin ni, saya suka budak ni, comel lah, saya bagi dia keistimewaan. Yang ni buruk lah, tak insaf lah. Nanti kita bagi yang teruk-teruk kat dia je, yang susah-susah kat dia. Tak boleh, itu tak adil namanya. Jadi kita kena adil semua. Faham Kita kena bagi
Kena jaga keadilan, kena jaga semua seadilnya. Okey. Seterusnya, bertenaga. Kena sentiasa bertenaga. Kita tak suka kalau kita tengok pemimpin yang asyik lemah, kan? Asyik lesu, sakit, okay? Kalau sakit betul tu tak nak macam mana, memanglah sakit. Tapi kalau kena tunjuk yang kita bertenaga, tenaga baru aura atau tu macam karisma tadi kan. Borok bila kita bertenaga, excited, okay? Terus je nak buat sesuatu, orang di sekeliling itu pun excited juga, bertenaga juga tengok kita. Betul tak? Kalau kita main sukan, kita main bola, kita main betul-betul, kawan kita tengok, apa ni? Siapa ni nama ni? Jabar main bola hebat dia. Okey, tak apa, kita join. Kita buat macam dia juga. Dia buat bersungguh-sungguh, kita pun buat bersungguh-sungguh. Nampak tak? Bagaimana pemimpin yang bertenaga ini dapat beri kesan kepada orang sekeliling dia. Okey? Dan bersederhana. Seterusnya, bersederhana dalam segala aspek. Jangan terlalu lebih-lebihan yang melampau. Sederhana. Okey? Macam cakap tadi, nak berjenaka, jangan berlebihan. Gelap pagi gelap, petang gelap, malam gelap, mula sampai habis gelap je. Jadilah daripada kelas tu jadi kelas maharaja lawak. Bukan jadi kelas betul, jadi kelas melawak je. Ataupun jadi garang. Marah, masuk muka masam, kong, marah, mula marah, tengah marah, nak habis pun nak marah, kan? Duduk dalam orang yang orang yang dalam kelas pun contohnya pun dah serabut. Waduh, ustaz ni asyik nak marah je. Stres, hilang minat terus nak belajar. Kan? Jangan jadi seorang pemimpin macam tu. Atau menjadi ketua kelas nak marah, woi. Kita kena bersederhana dalam segala aspek. Buat sedang-sedang tapi teliti dan betul. Okey? Seterusnya, berkebolehan membuat jangkaan. Ni kebolehan yang khas ni. Okey, berkebolehan. Skill iaitu membuat jangkaan. Kita boleh jangka. Okey, kalau ni kita buat akan jadi macam ni. Kalau kita susun kita akan buat, okey, ni akan jadi macam ni, akan jadi macam ni, akan jadi macam ni. Jadi dia kena boleh nampak jauh. Macam tadi kita tengok sentiasa mikir masa hadapan. Okey? Boleh nampak, kita boleh jangka apa akan berlaku. Kalau aku tak suruh dia ni buat, akan jadi macam ni. Jadi kena jaga. Seorang pemimpin dia kena ada kebolehan melihat masa hadapan untuk setiap keputusan yang dibuat. Dia buat ni keputusan macam ni, kalau dia buat macam ni, apa akan jadi? Kalau dia tak buat macam ni, apa akan jadi? Okey? Dan seterusnya, sentiasa ingin tahu sesuatu perkara dan sentiasa ingin belajar. Pemimpin ni jangan belagak. Orang kata apa? Bodoh sombong. Tahu bodoh sombong? Dah lah bodoh, sombong lagi. Tak pandai tapi tak nak belajar. Okey, dia paling atas, dia pemimpin, semua akan dia dengar cakap dia. Tak ada. Okey, seorang pemimpin dia kena tahu, dia kena sentiasa cari jalan untuk perbaiki diri. Okey, dia ingat belajar, dia belajar betul macam mana setiap manusia ni mesti diwajibkan belajar dan memperbaiki diri. Ada kekurangan kita, orang tegur kita tengok keteguran, dengan keteguran tu kita cuba baiki. Okey, kalau orang tegur kamu ni garang sangat lah, okey, kita baiki dia, kita kurangkan garang kita. Bersederhana lah sebab kita telah berlebihan tadi. Okey, faham tak? Okey, kamu tak berapa pandai lah nak uruskan benda ni. Okey, tak apalah, aku belajar, buka internet, cari macam mana nak uruskan ni, macam ni. Okey, dah belajar, kita buat ni lebih baik. Faham tak? Jadi sentiasa belajar. Macam Ustaz, sebelum ni Ustaz pun tak pandai nak ajar online, tapi Ustaz belajar sikit-sikit lama-lama jadi elok. Okey, macam itulah. Okey, seterusnya, berkemampuan untuk menguruskan emosi dan kembali tenang. Ini sangat penting. Seorang pemimpin kena ada emosi yang bagus. Okey, bila orang bawah kita buat masalah, kita marah, kita bengang, jadi kau ni, aku pucat kau. Contohlah, aku pucat kau ni, aku bagi nama kau kat cikgu. Padahal jadi sentiasa nak marah je. Okey, lepas tu bila dah marah, orang yang marah ini dia akan buat tindakan yang luar dari apa yang dia fikir. Betul tak? Dia bila dah marah ni tak boleh fikir banyak, dah gaduh je. Cakap pun serabut dah. Cakap perkataan pun perkataan tak elok. Jadi itu pemimpin yang tak bagus. Pemimpin yang baik, dia dapat tenangkan diri, dia tenang, dia dapat fikir dengan rasional, fikir dengan cara yang betul. Macam ni.
tak boleh buat macam ni, kamu kena buat macam ni, macam ni, macam ni. Okey, jangan marah. Okey, kamu tak berhati, kamu kena cari jalan yang betul cara. Macam ni nak selesaikan dia. Macam tu seorang pemimpin. Dia jangan terlalu beremosi, sikit-sikit nak nangis. Kena marah sikit, buat masalah sikit nak nangis. Itu yang nangis pula. Okey, dia kena senang, dia kena cepat kembali tenangkan diri. Sebab apa? Bila kita tenang itu, kita boleh ada idea yang baik, yang bagus. Okey, yang adil. Okey, sebab kita buat keputusan bukan mengikut perasaan, tapi mengikut akal kita. Okey, faham ya? Dan yang terakhir, perhatian terhadap yang dipimpin. Perhatian ni apa? Kena jaga kebajikan. Kita kena rasa sayang dekat orang yang kita pimpin tu. Okey, kena rasa okey, ini kena, bila jangan kita nak susahkan mereka sangat. Tanggungjawab mereka je kita kena buat, kena suruh. Tapi kita kena jaga juga supaya apa yang mereka buat tu berpatutan. Jangan kita suruh sampai diorang tak larat, lepas tu diorang stres. Bila stres, dia akan masalah kepada orang lain. Jadi semua akan jadi kucak kacir, akan jadi tak aman, jadi tak mamu macam kita belajar tadi, kita sebut tadi kan. Jadi kena jaga hak-hak orang yang kita pimpin. Perhatian, tunjukkan kita ni manusia yang baik hati. Tu yang penting. Pemimpin yang baik berhati, bukan pemimpin yang keras, kuku besi. Tahu ke besi? Dia tak nak dengar cakap orang. Dia buat apa dia suka je. Kau buat ni, buat ni. Tapi encik, kami tak boleh buat ni. Kena buat. Aku tahu. Siap. Itu pemimpin yang tak bagus. Okey? Dia tahu benda tu tak mustahil untuk siap dengan cepat, tapi dia saja nak penatkan, nak sakitkan dia punya orang yang dipimpin. Jadi itu pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim. Okey? Jadi kena jaga kebajikan orang-orang yang di bawah kita, orang yang dipimpin. Okey, faham ya? Okey. Ada soalan tak sebelum pergi musalah seterusnya? Tanya. Pat, Ustaz dah cakap banyak ni, dah agak sejam dah. Hampir sejam. Ada soalan? Laju sangat tak Ustaz ajar? Okey. Okey, bolehlah Syed. Okey. Faham. Okey, tak apa, bagus. Tulis je, tak payah cakap. Okey, seterusnya. Kita tengok musalah 47. Ini maklumat sajalah, kumpulan kelompok pemimpin dari pelbagai peringkat. Okey, ini contoh. Okey, negara kita, satu Malaysia. Apa? Perdana Menteri kita. Siapa? Datuk Seri Muhyiddin Yassin. Sekarang ni lah. Okey, pada negeri, menteri besar. Setiap negeri ada menteri dia sendiri. Selangor ada menteri dia, menteri besar dia. Kedah ada menteri besar dia. Wilayah Persekutuan tak ada. Okey, kita di wilayah Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan tak ada menteri besar. Okey, negeri-negeri Kelantan ada menteri besar dia. Okey, faham ya? Okey, daerah. Menteri besar ni biasanya ada negerinya ada sultan. Okey, daerah. Kalau negeri di Sabah Sarawak, ketua menteri. Pulau Pinang, ketua menteri. Okey, seterusnya, pegawai daerah di kawasan bawah negeri ni ada pecah-pecah daerah dia. Itu pegawai daerah. Okey, bawah dia lagi ada pecahan lagi, mukim. Ada penghulu. Pecah lagi kat kampung tu. Ada bawah tu ada kampung-kampung. Itu ketua kampung. Satu kampung ada ketua dia. Itu ketua kampung nampaknya. Okay, kat sekolah contoh sekolah kita, skill tapak, guru besar siapa? Encik Alim, guru besar untuk tahun 2020 ni. Okay, kalau Kafa apa? Siapa guru besar dia? Ustaz Ali, contoh. Okay, lepas tu keluarga kita. Dalam keluarga kita, mak ayah kita semua, adik-adik kita, siapa ketuanya? Bapa. Kalau bapa tak ada, contoh bapa dia tak ada, mak dia lah. Okay, faham tak? Okay, kalau atuk dia lah. Okay, kelas. Dalam kelas kamu, dalam kelas darjah kamu, siapa? Ketua kelas yang dilantik, betul tak? Itu semua ada tanggungjawab dia masing-masing. Okay, patuh kepada pemimpin adalah satu kewajipan. Kewajipan mesti patuh. Kerana apa? Kalau kita tidak patuh, perancangan yang disusun oleh undang-undang ataupun hukum yang disusun oleh pemimpin akan jadi kucak kacir, betul tak?
pemimpin kita kata kamu kena ikut undang-undang, tapi orang tak nak ikut undang dan mencuri. Apa kalau mencuri apa jadi? Kucak-kacir, betul tak? Kerosakan dan sebagainya. Jadi kena patuhi apa yang disuruh, apa yang diminta oleh pemimpin, melainkan, okey kena dengar melainkan jika pemimpin tu pemimpin yang tak baik, macam kita tengok tadi sebelum tu, ciri-ciri pemimpin yang baik. Melainkan benda tu kita boleh lawan, tapi dengan cara macam mana? Tengok yang awal lagi, apa? Menasihati dengan cara diplomasi. Yang nombor 6 ni, adab dengan pemimpin. Macam tu, semua berkaitan sebenarnya. Okey, faedah. Okey, cepat Ustaz nak habiskan ni. Okey, faham tak muka surat 47? Okey. Kalau tak Ustaz teruskan. Ini nak tahu je, untuk makluman kamu lah. Okey. Okey, kita tengok muka surat 48. Okey, kita nak habiskan cepat ni. Okey, faedah patuh kepada pemimpin. Apa yang kita dapat? Faedahnya. Kebaikannya. Macam kita tadi, kita tengok awal tu apa, kita nak tahu apa kebaikan yang kita dapat kalau kita patuh kepada pemimpin. Pertama, dikasihi oleh Allah SWT. Allah sayang orang-orang yang menjaga adab, menjaga patuh kepada pemimpin. Faham ya? Pemimpin yang baik lah. Okey, seterusnya mudah mendapat pertolongan atau bantuan. Betul tak? Kalau kita dengar cakap pemimpin kata, oh okey, baguslah tempat ni. Okey, tempat ni kita bagi bantuan yang sepatutnya. Okey. Ini kalau sana ni tempat ni asyik nak lawan je, asyik nak ni dia pun sakit hati. Jadi tak sesuai dia bagi bantuan. Macam tu lah. Okey. Seterusnya, keadaan masyarakat akan aman dan sentuh ni aman lah, lebih kurang tak ada masalah. Okey, aman dan sentuh. Betul tak? Kalau kita patuh pada undang-undang yang disusun oleh pemimpin, jadi aman lah. Tak ada kes ragut, tak ada pecah rumah. Betul tak? Benda-benda yang jahat ni, kalau tak ada tu semua akan jadi aman. Sebab apa? Benda-benda jahat ni lah yang melanggar peraturan, melanggar tak patuh kepada undang-undang. Betul tak? Okey, seterusnya, mendatangkan hasil kerja yang baik. Sebab apa tu? Saya kata pemimpin dia perlu merancang. Dia dah merancang dengan sebaiknya. Lepas tu merancang satu hal, yang menjalankan apa yang dirancang tu adalah orang yang dipimpin. Betul tak? Jadi siapa bising? Okey. Jadi bila kita buat kerja dengan betul, arahan yang diberikan oleh pemimpin, jadi kerja tu jadi elok lah, ikut apa yang dirancang. Okey, faham ya? Nampak tak? Macam Ustaz Ali kata, okey, ni rancangan Ustaz Ali, semua kena siapkan tajuk ni. Latihan tajuk ni. Minggu depan Ustaz datang, kamu patuh, okey, bagus. Semua patuh, kita boleh pergi ke tajuk yang seterusnya. Betul tak? Lepas tu dah habis tu, kita boleh pergi ke tajuk seterusnya. Senang. Tapi kalau kamu tak patuh arahan Ustaz Ali, kamu datang sekolah seterusnya, minggu depan, tengok latihan kamu, kerja rumah kamu tak siap. Macam mana Ustaz nak ajar lagi? Kamu tak faham tajuk tu, kerja pun tak buat. Jadi dah serabut dah. Okey? Jadi apa? Kerja kamu teruk lah. Memudahkan pengurusan, macam tu lah. Bila kalau orang bawah buat serabut, tak ikut arahan, ikut kepala je, jadi urusan tu jadi cacah marba, tak elok. Okey, kucak-kacir. Jadi kalau semua buat patuh, ikut perancangan yang sebetulnya, ikut atau cara yang sebetulnya, jadi semua akan mudah. Urusan akan jadi mudah dan selesai. Masalah pun boleh diselesaikan dengan sebaiknya. Okey, jadi mengukuhkan hubungan silaturahim. Jadi kalau kita ada adab yang baik dengan pemimpin, kita akan ada hubungan yang baik antara kita dengan pemimpin kita. Itu yang penting. Okey, orang memberi, kita merasa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Orang beri, kita merasa orang yang beri kita dapat, betul tak? Tapi sebenarnya tangan yang bagi itu lagi baik daripada tangan yang menerima. Tangan bawah ni menerima, macam kita bagi sedekah lah. Kita bagi sedekah di atas, orang yang bawah tu orang yang menerima. Jadi orang yang bagi sedekah tu lebih baik sebenarnya. Jadi jangan tamak. Okey, baik. Maksudnya jadi seorang yang pemurah, tolong orang, sentiasa bantu orang. Orang yang mula membantu orang itulah yang lebih baik daripada orang yang dibantu. Faham maksudnya apa? Jadi
kita kena bekerja-kerja untuk membantu orang lain. Okey. Jadi seterusnya, faham tak muka surat 48? Okey, Ustaz nak cepat ni. Kalau ada soalan bertanya betul-betul. Ustaz tak nak nanti kamu habis kelas kamu tak tahu benda apa Ustaz cakap. Okey. Bagus Ryan. Jabar Ryan. Okey. Yang lain jangan duduk diam je, tengok juga. Okey, seterusnya. Cara menghargai jasa pemimpin. Cara macam mana kita nak hargai pemimpin kita. Menanam semangat cintakan negara. Mesti tanamkan cinta kepada negara kita. Okey. Sebab apa? Kalau kita tak ikut tak menghargai pemimpin, negara akan jadi kucah tak aman. Menyokong dan membantu mereka. Apa yang dibuat oleh pemimpin kita, kita tolong, kita bantu. Okey, kita sokong. Okey. Sebab apa? Mereka sudah rancang dengan sebaiknya. Melainkan kalau salah lah. Okey, benda yang baik kita sokong dan kita bantu lagi. Okey, seterusnya, kesetiaan yang ikhlas kepada pemimpin. Ikhlas, bukan paksaan. Dengan secara ikhlas, dengan secara rela hati, kita kena setia kepada pemimpin kita yang baiklah. Seterusnya, menghargai pemberian dan kemudahan. Apa yang diberi kepada kita, kita hargailah benda ni. Sebab apa? Sebab ia adalah kebaikan untuk kita, untuk kesenangan kita, kemudahan kita sebenarnya. Okey. Menjaga harta benda awam. Jangan jadi seorang yang vandalism, orang yang suka merosakkan harta awam. Conteng kat dinding, apa ni, pecahkan itu, patahkan pokok, pergi dekat lift, rosakkan apa-apa, conteng tu, conteng ni, buang sampah merata. Okey, kita merosakkan harta benda awam lah tu. Pergi kat taman, buat dajal buat dajal pula, merosakkan tanaman, pokok-pokok kecil-kecil kan, kita cabut apalah. Itu rosakkan benda awam, harta benda awam. Terutamanya di tandas, kena jaga. Terutamanya di tandas. Dah buang air tu, cuci balik sebersihnya. Jangan kita berak merata, kencing merata, tak bersihkan, tak pam balik. Itu harta benda awam. Sebab apa? Kita kena jaga. Sebab apa kena jaga? Sebab benda tu juga nak digunakan oleh orang lain. Jadi orang yang bertanggungjawab. Okey, mematuhi peraturan di mana sahaja berada. Jadi orang yang patuh dengan peraturan. Kenapa peraturan itu ada? Sebab apa? Sebab nak jaga keamanan. Peraturan tu ada sebab nak jaga keamanan. Langgar peraturan tidak aman. Faham tak? Okey, sebab apa? Semua yang dibuat itu telah dirancang buat mereka tahu kalau kita tak buat ini akan jadi benda tak baik. Peraturan di sekolah, kena jaga pakaian yang baik. Kena pakai seragam. Peraturan di sekolah, kena datang sekolah awal pada waktunya. Masa kena jaga, jangan pukul 8 lebih pun nak masuk sekolah. Tak boleh, kena jaga. Okey, kalau Ustaz ada pukul 10.30, 10.30 lah masuk. Macam tu kan. Okey, faham tak? Jaga peraturan. Kat mana kita pergi kena jaga. Okey. Kesan tidak mentaati pemimpin. Ini kesan, akibat dia. Apa yang jadi kalau kita tak buat, tak ikut pemimpin kita. Pemimpin tidak dapat melakukan tugas dengan baik. Yalah, dah dirancang dengan baik, ada je seorang ni nak buat teruk ni. Tak nak ikut. Jadi bila seorang tu, contoh, orang ni macam tiang. Okay, kita dah buat cantik rumah, tiba satu tiang ni buat hal, apa jadi kat rumah tu? Runtuh lah, betul tak? Jadi kita kena jaga. Okey, kena bantu pemimpin kita, jangan merosakkan keadaan lagi. Okey, hubungan akan menjadi porak-poranda. Yalah, tak mentaati pemimpin, kita akan sentiasa berdendam, bergaduh. Orang yang ikut pemimpin dengan orang yang nak lawan, gaduh jadi. Okey, tak baik. Okey, musuh akan mengambil kesempatan. Ini yang paling bahaya. Okey, bila orang Islam contohnya sentiasa bergaduh sesama mereka, nanti orang yang bukan Islam dia akan tengok, oh ini orang Islam ni tak asyik bergaduh je. Jadi mereka pun ambil kesempatan. Itulah apa yang berlaku dalam sejarah negara Islam yang lain. Contoh Kesultanan kita dulu kuat, bagus, hebat. Negara Melayu dulu contoh tiba sebab asyik bergaduh sama mereka, akhirnya penjajah datang jajah mereka. Sebab apa? Mereka asyik gaduh. Jadi apa yang malangnya siapa? Malangnya rakyat lah, orang awam kena dijajah
harta benda negara kita diambil. Betul tak? Jadi jangan bergaduh, kita kena bersama, bersatu. Okey. Sebab kalau orang yang tak bersatu kita tegur, bercerai kita roboh. Biasa dengar kan. Okey, bersatu kita kuat. Kayu kalau letak banyak-banyak nak patahkan susah. Tapi kalau kita tanggal satu kayu tu, patahkan senang je. Betul tak? Jadi kena bersatu bersama, baru kita kuat. Okey, yang terakhir berlaku rusuhan. Ini pergaduhan ni. Awam pergi tengah jalan pecahkan kedai, jatuh, terbalikkan kereta. Kita tengok kat negara lain. Betul tak? Rakyat dia mengamuk. Okey, pecahkan tu, rosakkan orang, ada kena tembak, ada yang kena bunuh, ada kena tangkap dan sebagainya. Itu tak nak berlaku di negara kita. Negara kita ni kena jaga keamanan, jaga elok-elok sebaiknya. Semua nak hidup happy, semua nak hidup aman. Okey, tak ada masalah. Okey, nak pergi mana senang. Okey, kalau bergaduh tu kita nak pergi tempat jalan tu pun takut. Okey. Okey, jadi faham kesannya? Ada soalan tak? Surat 49 ni, cara menghargai jasa pemimpin dengan kesan tidak mentaati pemimpin. Boleh? Ada soalan tanya terus. Okey, bagus. Kita tengok surat 50. Ibu dan ayah pemimpin terpuji. Ni apa ni? Pemimpin terunggul. Ibu dan ayah. Ini lagu kot. Baktimu tidak terperi, jasamu tidak terbilang. Ibu dan ayah wajib disanjung, wajib dihormati. Okey, firman Allah. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini dalil dalil untuk mentaati pemimpin. Surah An-Nisa Surah An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Ini pemimpin lah. Amri minkum. Okey, apa? Taat Allah, taat Rasul dan ulil amri. Ulil amri ni apa? Pemimpin lah. Kena taat. Selagi mereka tak melanggar arahan Allah dan Rasulnya. Okey, ini aktiviti. Ini baca saja. Kalau boleh salin kat buku tulis. Ini best ni. Okey, cari siapa ni pemimpin Perdana Menteri kita ni. Saya tak nak beritahu. Tengok gambar, cuba tanya mak ayah. Okey, nama yang penuh dia tulis kat sini. Okey, ni pemimpin Perdana Menteri kita. Sampai 6. Ada baru lagi tapi tak apa, ini yang 6 ni. Okey, sambung saran tentang adab dengan pemimpin. Sumbang tentang tak apa, ni biarlah. Pembina buku serka. Okey, ni tak apa, nanti jelaskan kesan tidak mentaati pemimpin pun tak apa, nanti buat karangan pun nanti. Okey, pelajaran yang keempat. Okey, boleh? Ada soalan? Kita nak tutup ni. Sana selesaikan buku aktiviti. Nampak dah? Okey, buku aktiviti yang warna pink ni. Okey, nanti saya bagi, kalau Balkis saya akan bagi gambar semua kat dalam ni. Surat 30 sampai 30 sampai habis. Surat 37. Buat ni semua Ada soalan tanya Ustaz. Ustaz dekat internet je. WhatsApp ke? Suruh mak ayah kamu tanya ke? Telefon pun tak apa. Ustaz tak kisah. Okey. Boleh? Cuti kan besok, Sabtu Ahad. Buatlah kerja tu. Tanggungjawab kamu kat mana? Okey, boleh. Ada soalan? Sebelum saya tutup. Dah cukup sejam lebih ni. Tak apa, nanti saya bagi dekat ni, kamu buat dekat buku tulis. Okey? Tak ada masalah. Okey, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana
Allahumma fil lana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami dan sayangilah mereka seperti menyayangi kami semasa kami kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, semua anak murid sekalian, hari ni hari Jumaat. Okey, tak pergi sembahyang Jumaat kan? Tak apa. Kita banyakkan ibadah. Okey, baca Quran. Okey, jangan buang masa tu dalam hari Jumaat ni. Banyak pahala. Gandakan doa. Banyak doa. Kita banyakkan doa kita supaya apa? Sebab pada hari Jumaat ni dimakbulkan doa. Jadi doa untuk keamanan negara kita, keamanan kepada pemimpin kita, keamanan pula, kesejahteraan kepada pemimpin kita, dan semoga negara kita ini bebas daripada virus COVID-19. Okey, cuma dan jaga diri kita, jaga diri masing-masing semua. Okey, jaga SOP. Kurangkan pergi keluar. Okey. Jangan lupa baca Quran tiap-tiap hari, solat jangan tinggal. Okey semua, boleh? Boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.